Bosku Najib, oh Bosku Najib. Aku ada berita buruk lagi pasal kes rompakan SRC 1MDB kamu. Bosku, ndak habis-habis masalahmu nih bosku. Tutup satu lubang kubur, kau gali lagi di lubang kubur baru. Semalam habis kau dihantam, disunat kemaluanmu oleh Abah Muhyiddin, terus kau terdiam membisu, tak dapat berkata apa-apa pasal kes rompakan SRC 1MDB. Itulah bosku, begitulah nasib malang, nasib sial. Ketua penyamun, penyangak, perompak, ketua pengkhianat dalam skandal saga rompakan SRC 1MDB yang terus menggali lubang kuburnya sendiri, mencari masalah, mencari penyakit sehingga kes mahkamahnya terus bertambah dalam Mahkamah Malaysia. Hari ini saya ingin membongkarkan dan mendedahkan berkenaan permohonan baharu bagi membekukan aset kekayaan Bosku Najib daripada syarikat SRC International Sdn Bhd. Sebelum ini, syarikat 1MDB milik Kerajaan Malaysia membuat permohonan dalam institusi kehakiman negara untuk membekukan aset kekayaan Datuk Seri Najib Razak bernilai 2.6 bilion ringgit. Hari ini bertambah lagi masalah besar Bosku Najib apabila pembekuan aset terus dipohon oleh syarikat SRC International Sdn Bhd yang juga merupakan milik Kerajaan Malaysia. Macam mana ni bosku? Masalahmu ni tidak pandai selesai. Boleh juga kau tidur semalam dengan nyenyak dan tenang bosku. Tak boleh tidur dengan aman. Merompak lagi kau bosku. Itulah terlampau tamak. Bangga menjadi penyamun, penyangak, penjenayah dan banduan yang paling dibenci oleh rakyat Malaysia. Perkara pertama, saya suka untuk mendedahkan status pembekuan aset kekayaan Bosku Najib yang dikatakan oleh cyber troopersnya ditangguhkan oleh Kerajaan Malaysia. Itu adalah maklumat yang salah ya. Wahai Bosku Najib, wahai cyber troopers. Bosku Najib dalam negara ini, sekalipun kes jenayah dan kes sivil Bosku Najib ditangguhkan, pembekuan aset kekayaan Bosku Najib tidak ditangguhkan ya. Malah pembekuan aset kekayaan Bosku Najib bukan sahaja 2.6 bilion ringgit tetapi ditambah lagi dengan angka 42 juta ringgit aset keuangan dan kekayaan Bosku Najib akan terus dipohon untuk dibekukan dalam Mahkamah Malaysia bermula bulan hadapan. Saya bacakan satu laporan secret information dalam institusi kehakiman negara berkenaan dengan permohonan tambahan untuk membekukan aset kekayaan Bosku Najib. Tolong dengar baik-baik ya bosku. Jangan saja kau jadi gila, koyak mental, terpaksa minum ubat gila sebab tidak tahan dengan laporan pendedahan kes pembekuan aset kekayaan baharu kamu yang akan terus dipohon oleh Kerajaan Malaysia melibatkan dana 42 juta ringgit. Untuk makluman pakcik-makcik otok arung yang cerdik pandai di luar sana, permohonan SRC International Sdn Bhd untuk membekukan aset kekayaan Datuk Seri Najib Razak yang dikaitkan dengan saman sivil 42 juta ringgit terhadap bekas Perdana Menteri itu akan dibicarakan di mahkamah pada 22 Mac tahun 2022. Saya ulang. Sebelum ini syarikat 1MDB telah diluluskan permohonannya untuk membekukan aset kekayaan Bosku Najib bernilai 2.6 bilion ringgit. Terbaharu dan terkini, syarikat milik Kerajaan Malaysia bernama SRC
turut membuat permohonan yang sama untuk membekukan aset kekayaan dan keuangan Ketua Perompak 1MDB bernama Bosku Najib yang sedang kepanasan dan marah menonton video panas hari ini yang mana kekayaannya turut dibekukan sebanyak 42 juta ringgit. Pasukan Peguam Bela mewakili Bosku Najib telah menerima satu tuntutan daripada syarikat SRC International Sdn Bhd dan bekas Perdana Menteri Keuangan itu masing-masing telah mengesahkan tarikh pendengaran permohonan injangsi mariba bagi membekukan aset kekayaan Datuk Seri Najib Razak bernilai 42 juta ringgit. Di bawah Undang-Undang Malaysia untuk tindakan saman sivil, injangsi mariba ialah perintah mahkamah yang secara berkesan membekukan aset kekayaan Najib Razak daripada dilesapkan sementara menunggu keputusan tuntutan mahkamah berkaitan. Perintah sekatan pembekuan aset ini amat berkesan ke atas aset cair seperti wang yang dipegang oleh Bosku Najib dalam institusi keuangan negara ataupun luar negara. Sebelum ini, tindakan saman sivil 8 bilion US dollar yang berasingan dibuat oleh 1MDB. Mahkamah Malaysia membenarkan permohonan kerajaan Malaysia dan 1MDB untuk injangsi mariba membekukan aset kekayaan Datuk Seri Najib Razak yang pernah menjadi pengerusi 1MDB beberapa tahun lalu. Mahkamah Malaysia juga menetapkan 21 Februari 2022 bulan ini untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mengenepikan perintah sekatan yang dikaitkan dengan 2.6 bilion ringgit. Aset kekayaan Bosku Najib di seluruh dunia akan dibekukan dan dirampas oleh kerajaan Malaysia buat sementara waktu. Ini bermaksud benarlah kata-kata saya. Pembekuan aset kekayaan Bosku Najib dalam tempoh 14 hari untuk 2.6 bilion ringgit perlu disenaraikan segera oleh beliau sebelum perbicaraan mahkamah untuk mendengar permohonan Bosku Najib menolak sekatan dan pembekuan aset kekayaan buat sementara waktu itu. Berkenaan dengan tindakan sivil daripada syarikat SRC International Sdn Bhd hari ini, peguam mewakili kerajaan Malaysia iaitu Rosli Dahlan berkata, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada mulanya menetapkan Jumaat minggu lepas untuk mendengar permohonan injangsi ex parte mariba terhadap Datuk Seri Najib Razak di bawah Badan Kehakiman Malaysia. Perbicaraan permohonan ex parte adalah yang dijalankan tanpa kehadiran pihak lawan, sementara inter partes melibatkan kehadiran peguam daripada kedua-dua pihak. Rosli Dahlan selaku peguam 1MDB dan peguam syarikat SRC milik kerajaan Malaysia berkata, berikutan peguam Datuk Seri Najib Razak daripada firma Guaman Syafi'i & Co yang hadir untuk semasa perbicaraan ex parte pada Jumaat lalu. Pasukan peguam SRC bersetuju supaya perkara itu dianggap sebagai inter partes. Peguam utama Datuk Seri Najib Razak iaitu Tan Sri Syafiee Abdullah menulis untuk meminta hadir pada ex parte perbicaraan pada Jumaat minggu lepas. Atas budi bicara, kami bersetuju untuk menukar ex parte kepada inter partes yang membuatkan hakim gembira kerana kami sanggup mendengar inter partes pada 22 Mac nanti, kata Rosli Dahlan merujuk kepada Hakim Mahkamah Tinggi dalam bidang kuasa saman sivil tersebut bernama Yang Arif Muhammad Arif Imran Arifin. Peguam Datuk Seri Najib Razak iaitu Nur Syahira Hapania mengesahkan bahawa hakim meminta permohonan injangsi SRC mariba mendengar inter partes pada 22 Mac bulan hadapan. Kami pasukan undang-undang Datuk Seri Najib Razak telah diarahkan untuk menjawab affidavit mereka iaitu syarikat SRC untuk memohon pembekuan aset kekayaan Bosku Najib sebanyak 42 juta ringgit selewat-lewatnya pada 25 Februari 2022. Peguam Datuk Seri Najib Razak menyatakan mereka akan mengemukakan semasa perbicaraan mahkamah pada 22 Mac nanti. Saman sivil saat ini adalah satu daripada 22 tindakan saman sivil yang dilancarkan oleh syarikat milik kerajaan Malaysia 1MDB dan SRC tahun lepas, menyasarkan mereka didakwa merompak dan menipu dua entiti syarikat milik kerajaan Malaysia
sama ada secara sedar atau tidak sedar. Dalam tindakan saman sivil semasa, kedua-dua syarikat kerajaan Malaysia iaitu SRC dan 1MDB yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperbadankan dan anak syarikatnya Gandingan Mentari Sdn Bhd. Datuk Seri Najib Razak adalah defendant tunggal dalam saman tersebut. Pada Julai 2020 lalu, berikutan perbicaraan penuh Mahkamah Jenayah, Datuk Seri Najib Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta bagi pertuduhan jenayah rasuah dan rompakan berkaitan dana pelaburan rakyat RM42 juta yang diterimanya daripada syarikat SRC. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara terhadap Datuk Seri Najib Razak. Datuk Seri Najib Razak sedang menunggu rayuan terakhirnya terhadap keputusan kes jenayah di peringkat Mahkamah Persekutuan bagi tahun 2022. Maka melalui laporan yang telah saya dedahkan dan bacakan sebentar tadi, ini menunjukkan yang mana Datuk Seri Najib Razak bukan sahaja diarahkan membayar denda RM210 juta nilai 5 kali ganda yang dirompak daripada syarikat SRC International Sdn Bhd, malah bosku Najib turut disaman oleh syarikat SRC hari ini untuk aset kekayaannya dibekukan sementara waktu bernilai RM42 juta. Maka ini adalah masalah yang sangat besar kepada bosku Najib yang semakin lama semakin bertambah tuntutan kerajaan Malaysia dalam mahkamah negara ini. Oleh hal demikian, sekiranya permohonan syarikat SRC diluluskan oleh Mahkamah Malaysia pada 22 Mac 2022 bulan hadapan untuk membekukan aset kekayaan dan keuangan bosku Najib bernilai RM42 juta, maka ini akan memberi masalah besar kepada status keuangan bosku Najib sebagai ahli politik, sebagai ahli parlimen yang mahu bertanding pada PRU 15. Sekiranya pembekuan aset kekayaan terus dilaksanakan melibatkan RM2.6 bilion dan RM42 juta, saya menjangkakan bosku Najib akan diisytiharkan bankrupt dan tidak boleh bertanding PRU 15 nanti. Yang pasti, Pak Cik Makcik Oto Arum, sekiranya permohonan syarikat 1MDB dan syarikat SRC untuk membekukan aset kekayaan ini diteruskan tanpa ditangguhkan oleh kerajaan Malaysia, maka bosku Najib suka ataupun tidak, dia perlu dan wajib menyenaraikan segala aset kekayaannya di dalam negara maupun di luar negara, sama ada cukup RM2.6 bilion ataupun tidak cukup. Dia wajib mengisytiharkan aset kekayaannya kepada Mahkamah Malaysia, kerana permohonan pembekuan aset oleh peguam kerajaan Malaysia dalam syarikat 1MDB dan syarikat SRC adalah sangat-sangat relevan saat ini. Jika Mahkamah Malaysia meluluskan pada bulan hadapan untuk membekukan aset keuangan dan kekayaan bosku Najib dalam negara dan luar negara RM42 juta, suka ataupun tidak, bosku Najib wajib untuk mengisytiharkan harta di hadapan hakim-hakim di negara ini bahawa aset kekayaannya itu tidak boleh dicairkan, tidak boleh dipindahkan kepada pihak ketiga dan tidak boleh dihapuskan pemilikan aset kekayaan dan keuangan bosku Najib. Baru-baru ini bosku Najib menipu. Dia cakap kekayaan dia tidak bernilai RM2.6 bilion. Tetapi bosku Najib perlu faham, tuntutan peguam-peguam dalam syarikat 1MDB dan syarikat SRC, mereka tak kisah sama ada kekayaan bosku Najib itu cukup atau kurang daripada RM2.6 bilion dan RM42 juta. Pokok pangkal permohonan kerajaan Malaysia dalam saman sivil adalah mereka mahu membekukan aset kekayaan bosku Najib dan merampas semula aset kekayaan dan keuangan bosku Najib kerana sudah kalah dalam perbicaraan kes jenayah SRC 1MDB baru-baru ini.
Memang dari segi prinsip perundangan dan perlembagaan negara, Bosku Najib bukan sahaja perlu membayar kos 5 kali ganda yang telah diumumkan oleh Mahkamah Malaysia 210 juta ringgit. Secara tidak langsung dalam masa yang sama, Bosku Najib perlu membayar dan menyerahkan aset kekayaannya 2.6 bilion ringgit dan 42 juta ringgit kepada syarikat 1MDB dan syarikat SRC. Bosku Najib kenyang merompak semua duit 1MDB, duit SRC. Dia cuci secara haram bersama Jolo di seluruh dunia, dalam negara dan luar negara. Maka ini adalah masalah besar yang perlu dihadapi oleh Bosku Najib yang semakin takut miskin, yang semakin takut bankrupt jika aset-aset kekayaannya dirampas oleh kerajaan Malaysia buat sementara waktu bagi tahun 2022. Jika Bosku Najib kalah dalam saman sivil 42 juta ringgit dan berpuluh-puluh bilion ringgit melibatkan syarikat 1MDB dan syarikat SRC ini, aset kekayaan yang dibekukan oleh kerajaan Malaysia bagi tahun 2022 tidak akan dipulangkan kepada Bosku Najib. Bertitik tolak daripada masalah besar ini. Sekalipun UMNO BN menang besar pilihan raya Johor 2/3 majoriti pada tahun ini, sekalipun Bosku Najib mahu memecat Pak Mail dan menukar lagi Perdana Menteri di Putrajaya, pembekuan aset kekayaan 42 juta ringgit oleh kerajaan Malaysia ini tidak boleh dihalang lagi. Sekalipun UMNO BN menang PRU 15 nanti dan tukar lagi Perdana Menteri, pembekuan aset kekayaan 2.6 bilion ringgit yang telah saya dedahkan tidak boleh juga dihapuskan dan dielakkan oleh Bosku Najib. Maka Bosku Najib sememangnya terperangkap dalam percaturan kuasa Malaysia. Dia tidak tahu siapa musuh beliau dan dia sudah banyak kali tukar Perdana Menteri. Bosku adalah dalang utama yang menggulingkan kerajaan Tun Dr. Mahathir daripada pintu belakang di Putrajaya. Bosku fikir kalau Tun Dr. Mahathir digulingkan, kes-kes mahkamah dan aset-aset kekayaannya boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Tetapi silap kerana Bosku Najib tidak tahu siapa musuh sebenarnya. Kedua, Bosku adalah dalang utama yang menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada pintu belakang beberapa bulan lalu. Kerana Bosku fikir kalau Muhyiddin letak jawatan dan dipecat dalam negara ini, kes mahkamah beliau akan ditutup dan aset kekayaannya tidak akan dirampas oleh kerajaan Malaysia. Tetapi buat kali kedua, Bosku Najib yang terlalu jahil, terlalu bodoh, terlalu bangang mencatur kuasa masuk perangkap lagi kes mahkamah beliau, permohonan untuk merampas aset-aset kekayaannya dan membekukan aset kekayaan Bosku Najib terus dibuat oleh kerajaan Malaysia sekalipun Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah berundur dan letak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia di Putrajaya. Untuk era pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Sekalipun itu adalah ahli Parlimen UMNO, sekalipun itu adalah Perdana Menteri UMNO, saat ini Bosku Najib tidak lagi dapat menghalang dan tidak dapat menutup semua kes-kes mahkamah melibatkan kes saman sivil dan kes jenayah 1MDB dan SRC ini yang mencecah ratusan bilion ringgit kekayaannya akan dirampas dan dibekukan oleh kerajaan Malaysia bagi tahun 2022. Saya ingin ingatkan Bosku Najib, taktik politik dan modus operandi percaturan kuasa Bosku Najib, hatta 100 kali dia nak gulingkan Perdana Menteri daripada pintu belakang di Putrajaya, ending ceritanya adalah tetap sama. Aset kekayaan Bosku Najib tetap dirampas dan dibekukan oleh kerajaan Malaysia. Kes mahkamah Bosku Najib melibatkan kes jenayah dan kes sivil secara prospek akan kalah teruk pakcik-makcik sama ada lambat ataupun cepat. Maka Bosku Najib, saya ingin isytiharkan
Anda memilih jalan mati untuk check-in dalam penjara Sungai Buloh, untuk menjadi bankrupt, untuk menjadi miskin sekelip mata. Kerana kebodohan percaturan kuasa anda tidak kenal siapa musuh utama anda dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Tangan-tangan kait politik dalam negara ini yang menjaga kepentingan nasional, yang menjaga kepentingan rakyat, yang menjaga kedaulatan negara Malaysia tidak dikenali oleh bosku Najib dalam percaturan kuasa ini. Sebab itu, saya melihat tangan-tangan kait politik Malaysia terus berjaya menghancurkan bosku Najib dalam percaturan kuasa ini dengan sangat-sangat halus, sehingga kes jenayah dan kes sivil ini semakin bertambah apabila permohonan terbaru hari ini dimulakan oleh Peguam Wan MDB dan Peguam SRC milik Kerajaan Malaysia untuk membekukan lagi aset kekayaan bosku Najib bernilai 42 juta ringgit. Okey,